Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siasat punca dakwaan amalan buruh paksa. Jabatan Negara Amerika Syarikat pada 1 Julai lalu menurunkan kedudukan Malaysia ke tahap 3, tahap paling rendah dalam laporan Pemerdagangan Manusia TIP 2021. Laporan TIP menyenaraikan negara berdasarkan tahap pematuhan standard minimum bagi memerangi jenayah pemerdagangan manusia. Tahap 1 merujuk kepada pematuhan sepenuhnya dan tahap 2 pula bagi usaha yang signifikan untuk mematuhi Trafficking Victims Protection Act TVPA, manakala tahap 3 adalah negara yang tiada usaha untuk mematuhi standard minimum yang ditetapkan oleh TVPA. Negara di seluruh dunia mengalihkan sumber daya bagi memerangi pandemik COVID-19 dan pada masa yang sama, sindiket jenayah pemerdagangan manusia dilihat dengan cepat mengambil kesempatan, kata laporan tahunan itu. Malaysia kembali ke tahap 3 buat pertama kalinya sejak 2014 bersama negara lain. Dalam senarai tersebut boleh dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat bagi pembiayaan bantuan asing, lapor AFP. Ini bukan perkara yang penggubal dasar boleh buat-buat pekak ataupun buta. Pihak pelabur mengambil serius isu pemerdagangan manusia. Kemungkinan besar ia berkait dengan kewujudan amalan buruh paksa. Justru tidak hairan apabila Dyson Operations Private Limited, Dyson Operations dan Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Manufacturing menamatkan kontrak dengan pembekal perkhidmatan perbuatan elektronik EMS, ATA IMS Berhad baru-baru ini. Dalam maklumat kepada Bursa Malaysia, ATA berkata, ATA IMS menerima notis berkenaan pada 24 November 2021. Menurut laporan media, tarikh kuat kuasa penamatan ialah 1 Jun 2022, tarikh penamatan. Sehingga tarikh penamatan, Dyson dan ATA akan terus melaksanakan sepenuhnya kewajipan masing-masing di bawah kontrak. Reuters pada 25 November 2021 menerbitkan rencana bahawa penamatan kontrak oleh Dyson Operations dan Dyson Manufacturing berpunca daripada audit terhadap amalan buruh syarikat. Reuters melaporkan pada 25 November dan 5 Disember bahawa kebanyakan tenaga kerja asing ATA melakukan kerja lebih masa melebihi had undang-undang bulanan 104 jam dan bekerja pada hari Ahad. Pada 11 Disember, kerajaan telah mendakwa pembekal Dyson ATA IMS, ATAI.KL dengan 4 pelanggaran undang-undang buruh mengenai penginapan pekerja setelah melakukan siasatan aduan buruh paksa. Aduan itu terutamanya mengenai dakwaan keadaan pekerjaan dan kehidupan yang mengerikan dan pekerja asing dipaksa bekerja lebih masa yang berlebihan. Menurut Reuters, memetik jawapan Jabatan Buruh Malaysia memberitahu dalam respon email. Jabatan itu yang memeriksa syarikat berkenaan pada Februari, Mei dan Julai bahawa 4 pertuduhan itu adalah kerana melanggar piawaian minimum untuk penginapan pekerja. Maknanya isunya bukan hanya buruh paksa tetapi keadaan tempat tinggal yang mengerikan. Bagaimanapun, ATA IMS berkata pihak syarikat telah memperbaiki situasi tempat tinggal dan dasar kerja lebih masanya. Pada 14 Disember, syarikat terbabit berkata bahawa pihaknya telah meminta pertuduhan bahawa ia melanggar undang-undang buruh digugurkan dengan alasan sebarang pelanggaran adalah disebabkan oleh cabaran yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Sebelum itu, pada 12 Disember, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata beliau telah melakukan lawatan ke kilang itu yang terletak di Johor semalam dan berpuas hati dengan laporan yang dikemukakan sendiri oleh syarikat itu kepadanya. Dari segi peribadi, saya berpuas hati dengan penjelasan ATA IMS. Saya juga lihat suasana kerja dan keadaan kilang semua dalam keadaan teratur. Yang ada menyatakan laporan buruh paksa ini orang salah tafsir. Namun saya arahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK siasat secara mendalam, katanya lapor bernama. Pada 30 November pula, Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendedahkan pihaknya menerima maklumat mengenai kewujudan kartel di pelbagai peringkat dalam kalangan pegawai imigresen sehingga menjejaskan tahap integriti jabatan berkenaan. Beliau berkata kehadiran kartel dengan pembabitan pegawai dalaman membolehkan ahli sindiket berkenaan bebas di pejabat jabatan berkenaan termasuk di pintu masuk lapangan terbang.
Pemerdagangan manusia, buruh paksa dan kartel di Jabatan Imigresen umpama kembar tiga yang pastinya berkait juga dengan pengubahan wang haram kerana sudah tentu perkhidmatan kartel bukanlah percuma. Dua Timbalan Menteri KDN, Datuk Seri Ismail Muhammad Said dan Datuk Jonathan Yassin sedang buat apa? Bukankah semua menteri-menteri KDN ini duduk dalam satu kabinet dengan saravanan? Takkan tak mampu beri kerjasama kepada Menteri Sumber Manusia selesaikan isu pekerja asing sehingga mereka didakwa kena dera oleh majikan? Sahih atau tidak dakwaan penderaan sebagai buruh paksa ini sudah menimbulkan implikasi kepada negara dengan pelabur melarikan diri. Justru jangan bangga tentang kononnya kerajaan keluarga Malaysia sudah berjaya dalam tempoh 100 hari.